Subhanallah. Ustaz tahu SOP imam kita yang Macam mana? yang kuliah ni masuk waktu Isyak ya. Berhenti. SOP dia. Okey. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang saya kasihi lagi saya hormati tuan pengerusi beserta ahli jawatan kuasa surau, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali pembicaraan ataupun perkongsian ilmu daripada kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang ataupun yang ditulis oleh muallif kitab, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahumullah. Jadi insya-Allah pada malam ni setelah berehat panjang lebih 100 hari, 3 bulan dalam PKP, dan kita pun masih lagi dalam PKP berapa kali P dah. Baik, ala kulli hal, pertamanya walaupun kita masih lagi mengekalkan jarak penjarakan sosial, tapi jangan kita menjarakkan diri dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dengan ada penjarakan sosial ni nampak penuh. Alhamdulillah, ada hikmah dia. Jadi sebab tinggal lama tak ingat berhenti kat mana. Ada buat catatan. Bab pertama, bab iaitu pada tajuk yang terakhir, iaitu 10 sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi kalau siapa guna kitab Jawi, masuk pada permulaan bab dah tengah-tengah dah. Itu Rumi siapa guna Jawi? Okey. Ayat dia, dan ketahui olehmu bahwasanya menegah itu. Tak apalah, nanti kita tengok balik lah. Baik, macam ni, saya akan ulang balik daripada mula. Ya? Ya kot, tak ingat lah yang sebelum tu.
Okey, tak apa macam ni. InsyaAllah kita akan mula balik daripada permulaan tu secara ringkas. Kemudian masuk pada part yang kita berhenti tu insyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahumullah, iaitu pada bab yang pertama pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Syekh Abdul Qadir menyebutkan kepada kita pada permulaan bab yang menyebutkan tentang sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, duduk di ranking yang pertama, Syekh Abdul Qadir sebut berkaitan tentang perihal taubat. Jadi apakah itu taubat? Maka disebut dalam mukadimah permulaan bab ini, beliau menyebutkan kepada kita bahawa taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Kehidupan kita bukan hanya semata-mata di dunia. Pada hari ini kalau kita melihat kepada tarikh ataupun hari, itulah usia kita yang berada di dunia. Dan usia itu semakin hari semakin menginjak, sampailah satu masa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan dunia. Maka saat meninggalkan dunia itu kita ke mana? Kalau tanya orang dalam surau ni, semua orang beriman dah, automatiknya dia akan kata pergi ke alam barzakh. Dan alam barzakh itu satu tempat perhentian seketika sebelum kita pergi ke alam yang kekal abadi, iaitu akhirat. Jadi bila sebut tentang taubat ini, tidak dapat tidak, bagi orang yang menginginkan jalan akhirat, sudah tentu di akhirat kita ingin bertemu akan Allah Subhanahu wa taala, iaitu di dalam syurga. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai ataupun mengasihi akan orang-orang yang bertaubat. Menunjukkan pada ayat ini memberi perhatian ataupun penekanan, nak menunjukkan Allah Ta'ala menyukai ataupun mengasihi akan orang-orang yang bertaubat. Dan juga dalam surah An-Nur pada ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah sekalian kamu, ayyuhal mu'minun, sekalian orang-orang yang beriman. Jadi nak menyebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan secara jelas betapa perintah bertaubat itu satu perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada sekalian orang-orang yang beriman. Jadi dalam permulaan bab ini menyebutkan kepada kita beberapa dalil, beberapa bukti, baik daripada Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu, yang bermaksud orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak berdosa. Begitu juga dalam riwayat yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ati marrah. Wahai yang mana-mana manusia, taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Disebutkan oleh para ulama, maksud taubat Nabi itu ialah dengan istighfar, iaitu yang selalu kita baca, selalu kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi sebab tu kalau kita baca Quran, amat digalakkan, amat disarankan untuk kita mentadabbur akan Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah taubat. Pernah baca kisah berkaitan tentang taubat Nabi Yunus?
alaihi salam, apa yang berlaku kepada Nabi Yunus, sehingga kan taubat, zikir taubat yang diulang-diulang oleh Nabi Yunus menyebabkan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus dan akhirnya keluar daripada perut ikan Nun. Apa zikir taubat yang diulang oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, ada satu kisah. Tetapi kisah ini adalah taubat bukan daripada seorang Nabi, tetapi taubat daripada orang yang menentang Nabi. Iaitu kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf, ada kisah bagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun agar berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Agak-agak Fir'aun terima tak? Bila Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun yang menyatakan bahawa aku ni seorang rasul dan mengajak kepada Fir'aun agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bila mana Nabi Musa menyebutkan dia sebagai seorang rasul, Fir'aun minta bukti, tolong tunjukkan bukti yang kamu ni seorang rasul. Maka Nabi Musa telah menunjukkan mukjizatnya. Apa mukjizat Nabi Musa? Kalau baca Quran confirm jumpa. Yang pertama, dia lontarkan, dicampakkan tongkat jadi ular. Satu. Yang kedua, keluar cahaya daripada tangan Nabi Musa. Bila ditunjukkan kepada Firaun, apa yang berlaku? Dia tidak menerima walaupun ianya adalah kebenaran. Lalu dibuat satu perancangan bagaimana nak mengalahkan dan bagaimana nak memalukan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Lalu Firaun telah memberitahu dan juga menawarkan habuan lumayan kepada ahli sihir Firaun. Sebab tu ada satu kisah berkaitan tentang bagaimana berimannya ahli sihir Firaun. Bila mana Firaun tawarkan habuan yang lumayan kepada ahli sihir Firaun, kan? Disebutkan dalam surah Al-A'raf, nanti balik boleh baca tengok. Saya tak ingat ayat keberapa. Bila mana ditawarkan kepada ahli sihirnya, semua bersedia. Bila berlawan dengan Nabi Musa, apa yang berlaku? Siapa nak jalan dulu? Nabi Musa ke ahli sihir Firaun? Lalu Nabi Musa kata, engkau jalan dulu. Bila ahli sihir Firaun mencampakkan tali, kan, yang telah dibuat sihirnya itu, lalu bertukar menjadi ular. Dan bila turn Nabi Musa lontar dan campakkan tongkatnya, lalu berubah menjadi ular. Pada saat itu, siapa yang memerhati? Bukan hanya di antara ahli sihir Fir'aun dengan Nabi Musa, tetapi ianya telah dilihat oleh Fir'aun sendiri, pembesar-pembesar Fir'aun sendiri, dan juga rakyat pada waktu itu. Bila mana seekor demi seekor ular-ular milik ahli sihir Fir'aun ditelan oleh ular yang merupakan mukjizat Nabi Musa, pada waktu itu apa yang berlaku? Sujud beriman kepada Allah ke semua ahli sihir Fir'aun. Cuma di sini para ulama menyebutkan dan menerangkan satu persoalan. Kenapa hanya ahli sihir Fir'aun yang sujud beriman, tidak bagi Fir'aun? Padahal mereka melihat pada suasana yang sama. Dan apa yang kita boleh ambil, hebatnya taubat ahli sihir Fir'aun itu, bila mana mereka mengakui keimanan dan kebenaran kerasulan Nabi Musa, mereka tidak berpatah balik. Bila mana Fir'aun telah menggertak, mengancam agar disalibkan dan dipotong, dibunuh, dikerat tangan dan juga kaki. Bagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat yang pakar tafsir, mengatakan bahawa Fir'aun adalah manusia pertama yang menjalankan hukuman bunuh potong silang tangan dan juga kaki. Kalau kita perhatikan, cuba tengok bagaimana berimannya ahli sihir Fir'aun. Mereka sebelum ini menentang Nabi Musa.
Bahasa mudahnya mereka dalam kekufuran, menentang kebenaran, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi bila mana mereka melihat kebenaran di hadapan mata, walaupun mereka beriman dalam keadaan seketika, tetapi taubatnya yang ahli sihir Fir'aun itu telah membuka mata-mata rakyat dan juga orang-orang yang melihat kebenaran tersebut. Jadi sebab itu, kalau kita melihat tentang bab taubat ini, saya sebenarnya nak sebut tentang taubat ini bukan saya lah, kan? Kita semua ni adalah pendosa. Tetapi adanya ilmu apa yang disampaikan oleh para alim ulama ini untuk memberikan jalan kepada kita. Kenapa perlunya kita bertaubat kepada Allah dan kita mengambil ibrah daripada kisah-kisah daripada Al-Quran. Sebagai contoh yang saya sebut, bagaimana ahli sihir Fir'aun ni, dia baru saat itu beriman, dan betapa teguhnya imannya ahli sihir Fir'aun ini, walaupun diancam oleh Fir'aun untuk membunuh mereka, mereka tidak berpatah balik. Bahkan biar mereka mati dibunuh, asalkan mereka mendapat kebenaran dan juga syurga menanti mereka. Jadi sebab itu, bila kita baca sebegini, fahamlah dalam tajuk yang kita sedang bicarakan ini adalah berkaitan tentang taubat. Sejauh mana kita faham berkaitan tentang taubat, lalu bila kita melihat satu persatu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita, beliau menyebutkan taubat ni dia ada rukun dia. Orang yang bertaubat ni, dia kena faham ni dulu. Ada 3 syarat utama kalau kita nak bertaubat. Yang pertama, kalau siapa guna kitab Jawi, buka muka surat 63. Kalau siapa guna kitab Jawi, buka muka surat 63. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lurah ni dari segi bahasa, maksudnya kembali dan juga pulang. Dan pada syarat, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Baik, bahasa mudahnya begini. Yang disebutkan tentang taubat ini, Syekh Abdul Qadir sebut pada kita terdapat 3 rukun. Bila sebut tentang rukun, dia tak boleh tinggal satu, dia kena buat semua. Kalau ada 3, 3 kena buat. Katakan rukun yang pertama iaitu menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah. Rukun yang kedua iaitu meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Dan rukun yang ketiga iaitu berazam sungguh-sungguh agar tidak mengulangi ataupun melakukan kembali maksiat yang telah ditinggalkan. 3 ni. Kalau dia hanya dia kata berazam ataupun dia hanya menyesal saja, tapi esok buat balik, maka belum lagi bertaubat. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, syarat ataupun rukun taubat itu ialah menyesal atas maksiat yang dilakukan. Yang kedua iaitu meninggalkan maksiat yang dilakukan itu kerana Allah. Dan yang ketiga iaitu mencita-cita ataupun berazam bahawa tidak mengulangi ataupun kembali melakukan maksiat yang ditinggalkan tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka saya sebut hanya secara ringkas. Yang ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini. Lalu terus kita masuk pada muka surat 64. Kalau ikut catatan saya, rupanya ada yang kena lipat ni. Iyalah tu. Ada kena lipat ni dia punya. Baik, iaitu kalau kitab Jawi muka surat 64, bawah sekali tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat. Kan kalau kita sebut tadi, rukun taubat ada 3. Jadi kena ingat, bagi orang-orang yang nak bertaubat ini ada cabaran dia, ada ujian dia. Jadi Syekh Abdul Qadir sebut kepada kita, ketahui olehmu bahawasanya yang menegah ataupun mencegah daripada taubat itu adalah israr. Alif, sad, ra, alif, ra. Apakah itu israr? Disebut akan maknanya oleh Syekh Abdul Qadir, artinya orang tersebut tetap mengerjakan ataupun berterusan melakukan maksiat. Jadi bahasa mudahnya, orang tersebut dia tidak dapat ataupun dia tak boleh nak bertaubat adalah disebabkan dia ni sentiasa nak melakukan perkara-perkara maksiat tersebut.
Jadi disebutkan sebab bagi israr, benda yang melarang ataupun yang mencegah dia daripada bertaubat ini ada 5. Ringkasnya, yang pertama, bahwasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Ni bahasa Jawi lama macam itulah. Bahasa mudah ni nak sebut bahawa orang tu dia tak boleh bertaubat sebab dia merasakan yang azab yang kena timpa pada dia tu nanti akhirat, lambat lagi. Maka ditangguh akan taubatnya itu sebab dia berkira-kira bahawa seksa ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lambat lagi. Bukan sekarang kena azab. Kan? Dia baca hadis, baca ayat Quran, maka nanti akan diazab dalam api neraka. Jadi dia pun tahu bukan sekarang untuk diazab. Maka disebut oleh Syekh Abdul Qadir kepada kita, iaitu ubat ataupun penawarnya, bahawa orang yang macam ni dia perlu gunakan akal dia, iaitu untuk berfikir supaya mengetahui akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia, maksudnya apa, benda yang kata lambat lagi tu, yang tak berlaku lagi pada hari ni, sebenarnya benda tu dekat je. Kalau kita buka surah Al-Mu'minun, cuba rujuk pada ayat 112 hingga 114. Allah Ta'ala tanya kepada orang-orang yang kafir, kan? Berapa lama kamu hidup di dunia? Lalu mereka menjawab, yauman au ba'da yaum, sehari ataupun sekerat hari, setengah hari. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya kamu hidup di dunia hanya seketika. Hidup kita ni lama mana? Kalau nak tahu lama tak lama kita hidup ni, baca surah Al-Qadr. Iza pula. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah ni surah famous lah. Kenapa surah ini diturunkan? Nak sebut tentang Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu ialah malam yang lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kita calculate, dia jadi 83 tahun 4 bulan. Ada sini sampai 80? Tak ada. Pengusi? Tak apa. Nabi sebut tak apa. Kalau tak jawab pun tak apa. Nabi sebut a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kan? Usia ataupun umur umatku antara 60 hingga 70. Ustaz, 94 boleh jadi PM lagi ustaz. Oh, dia pula kata kat kita. Kan? Itu orang kata special case lah. Kan? Tapi nak sebut bahawa kalau katakanlah usia kita sampai umur 70 je, malam Al-Qadar itu bersamaan 83 tahun 4 bulan. Tetapi kalau kita mempelajari bahasa Arab, ayat itu sebut apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu kena tengok kepada asbabun nuzul. Surah ini diturunkan sebab apa? Sebab bagaimana telah dikisahkan kepada para sahabat dulu ni, ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel. Dia ni beribadat selama 1000 tahun. Jangan pelik lah. Dalam Quran sebut bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Lama tak lama? Masya Allah, kan? Hidupnya pemuda Bani Israel ini, siang harinya beribadah, malam harinya beribadah qiyamul lail kepada Allah, dan siang harinya itu berjihad di jalan Allah. Maka bila dengar macam tu, terasa terkesima, hebatnya Bani Israel ini. Maka turun ayat 1 hingga ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai ayat 3. Untuk menyatakan tentang apa? Ni kamu ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi hebat. Dia hebat, dia kena 1000 tahun. Dia kena lalui 1000 tahun. Kamu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat tak tahun ni Lailatul Qadar? Jadi imam kan? InsyaAllah ha? Masing-masing jadi imam. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar.
Maksudnya apa? Nak kata pada kita ni bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita peluang. Allah berikan kepada kita ruang, walaupun usia kita tidak panjang, tetapi ada peluang-peluang yang telah Allah anugerahkan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi kita manfaatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tadi kita sebut baru yang pertama, iaitu penyebab seseorang itu israr. Maksud israr tadi ialah orang yang berterusan buat maksiat, susah dia nak bertaubat ini. Yang pertama, dia rasa bahawa yang azab seksa itu lambat lagi, sedangkan hidup kita ni seketika. Jadi kalau siapa faham ayat 112 hingga 114 dalam surah Al-Mu'minun, terus dia akan berfikir sendirian. Apa yang kita hari ni, cukup ke masa kita untuk beribadah kepada Allah? Kalau kita tengok dalam surah Al-Qad tadi ni, Allah kata malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Katakan kalau 1000 bulan dikira-kira, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Satu malam je. Nak sebut tentang apa? Nak sebutnya bahawa rahmatnya Allah Ta'ala ke atas kita, pemurahnya Allah Ta'ala ke atas kita. Dia tahu umat Muhammad ini umat akhir zaman. Apa yang telah berlaku pada umat-umat yang dulu ni dikumpul pada umat ini. Apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut alaihissalam, ada tak pada zaman kita? Ada. Adakah tidak ambil pengajaran daripada kisah tersebut? Barangkali mungkin mereka tak baca Quran, ataupun dah sebati dalam kehidupan. Tapi nak sebutnya, kasihnya, pemurahnya Allah ke atas kita, Allah bagi Lailatul Qadar ni sekali ke? Tidak. Setiap tahun sekali. Katakan kalaulah kita sepanjang hidup 50 tahun, katakan kalau umur balik kita 15 tahun, selama lebih kurang dalam 35 tahun kita bertemu dengan Lailatul Qadar, berapa banyak sebenarnya pahala yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau ikutkan, kita fikir kat situ, ya Allah, umur aku ni sebenarnya tak panjang pun, tak cukup pun. Jadi sebab itu, bagi mereka yang beranggapan bahawa dia boleh tangguh taubat untuk esok, lusa, tahun depan, 10 tahun akan datang, itu adalah satu perkara yang sangat dangkal. Dan perkara ini akan menyebabkan kerugian yang besar bagi orang-orang yang berfikir sebegitu. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang, seperti yang telah lalu, dan bahawasanya mati ia lebih hampir kepada seorang daripada tadi sepatunya. Sepatu ni kasut. Nah, sebut perumpamaan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir pada kita, nak kata bahawa mati itu lebih dekat daripada tali kasut kita. Cuba tengok macam mana kita nak ikat tali kasut kita, kan? Betapa dekatnya dada kita dengan kasut kita, nak ikat tali itu. Nak katanya mati ini lebih dekat. Dan tidak mengetahui ia adakah hari ini hari akhir akan umurnya. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja, seperti kerja sawah, kan? Iaitu bak benang, kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun depan, seperti itu menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Contoh yang disebutkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir pada kita, bagi orang yang hidup dia hanya dengan hasil di bab bendang, macam kita ini mungkin kerja makan gaji sebagai contoh. Dia ni kalau tak buat bendang ni, tak ada makanan. Mungkin sekali buat bendang, dia boleh simpan stok makanan untuk setahun, iaitu beras, untuk dijadikan nasi. Jadi kalau dia tak buat, bagaimana keadaannya? Begitulah sama macam orang yang buat dosa, buat maksiat, maka perlu dia untuk bertaubat segera, jangan tangguh pada masa yang akan datang, kerana lambat laun masa itu akan sampai juga. Baik. Yang kedua, sebab israr lagi, iaitu sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Dan ubatnya, penawarnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya,
dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akannya, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya. Baik, yang kedua ni nak sebut kenapa orang ni susah sangat nak bertaubat, masih lagi still rasa seronok dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Sebab apa? Dosa-dosa daripada maksiat-maksiat yang dilakukan tu sangat seronok. Benda yang menyeronokkan dalam dunia ni, itulah kebanyakannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak sanggup untuk meninggalkan. Jadi sebab itu Syekh Abdul Qadir digunakan contoh mudah dia. Dia bagi contoh ni memang sangat tepatlah. Dia kata bagaimana seorang doktor yang kafir, katakan doktor yang bukan Islam, dia pesan kepada kita, pak cik tak boleh minum air sejuk, nanti boleh memudaratkan kesihatan. Jadi disebabkan dia ni orang hari-hari duk pepak ais ni keruk-kerak tapi sebab doktor yang India ni, yang bukan Islam ni, duk kata kat dia, pak cik jangan makan ais menyebabkan penyakit pak cik jadi teruk. Maka dia patuh pada perintah ataupun saranan doktor itu. Sebab apa? Sebab dia takut memudaratkan kesihatannya. Jadi sebab itu Syekh Abdul Qadir sebut apa? Syekh Abdul Qadir sebut apa? Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Nak kata perintah-perintah daripada Allah dan juga Rasul sepatutnya lebih lagi lah. Kenapa kamu boleh ikut cakap doktor, walaupun doktor tu pun tak tahu sama ada penyakit dia boleh sembuh ataupun tidak. Dia hanya berusaha saja. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu, dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Baik, kalaulah dia betul-betul fikir bahawa kenapa apa yang doktor tu habaq dia boleh dengar, sedangkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga perintah-perintah Rasul itu dia tak mau dengar. Sedangkan azab akhirat itu, yakni api neraka itu, lebih azab berbanding daripada penyakitnya tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab dia masih belum lagi mampu untuk bertaubat adalah ia menangguhkan akan taubat itu sehari lepas sehari. Maksud kata mungkin dia berfikir begini, tak apa esoklah. Orang bertangguh ni dia akan kata esok, lepas esok. Dalam dia kata esok itu rupanya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Maka di sini, dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaanku. Dia merasakan bahawa dia ada waktu dan dia mampu untuk bertaubat pada masa akan datang. Kata Syekh Abdul Qadir, penawarnya bahawa perlu ia berfikir, mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tidak ada di dalam kekuasaannya. Dia kena faham bahawa kalau kamu boleh tangguh untuk bertaubat, adakah kamu tahu yang kamu hidup sampai bila? Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum daripada taubat. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akannya. Jadi ada satu perbandingan ataupun satu perumpamaan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bagi orang yang sebegini. Bagaimana seorang yang menghendaki akan mencabut pokok dan lemah ia daripadanya kerana kuat akarnya. Maksudnya pada waktu ni dia perlu cabut pokok ni, tapi dia rasa kuatlah akar dia ni, lalu dia tangguh, nantilah aku cabut. Dalam keadaan dia kata nantilah aku cabut, pokok tu semakin membesar.
Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Jadi begitulah orang yang tangguh taubat. Hari ni dia tangguh taubat dosa ni, maksiat ni. Adakah dia tidak melakukan maksiat hari-hari? Semakin hari bertambah maksiat, semakin banyak dosa. Dan satu perkara yang paling bahaya ialah ni, hati kita. Bila mana kita melakukan maksiat, maka akan timbul satu titik hitam. Mula satu titik je, 2 titik, 3 titik. Lama-lama dia telah menyelubungi hati kita, yang daripada hati itu baru hati yang sakit. Qalbun marid. Akhirnya dia jadi qalbun mayyit, hati yang mati. Hati mati ni tak boleh buat apa dah. Kalau orang mati buat apa? Kita tanam lah. Begitulah juga kalau hati yang mati itu miliknya orang kafir. Jadi satu perkara yang sangat-sangat kita takut. Satu hari kita tangguh. Mungkin kalau katakan panjang umur, kita rasa sampailah waktu kita nak bertaubat, rupa-rupa pada waktu itu disebabkan dosa semakin menebal, kita terus dah tak semayang, tak baca Quran, akhirnya terus keluar daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, iaitu apa lagi yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh bertaubat? Bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, dan ini sehabis-habis bodoh minta maaf. Itu yang disebut dalam kitab. Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada mencelai ia akan jalannya, dan yang demikian itu tidak biasa, seperti tidak biasa berlayar perahu pada daratan. Baik, bahasa mudahnya begini. Yang keempat ini menyebutkan bahawa ada seseorang itu dia salah faham terhadap kemurahan Allah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ini ialah Ar-Rahman. Apa beza sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim? Ar-Rahman yang diguna atas wazan fa'alan, ia membawa masuk mencakupi segalanya. Contoh mudah beginilah. Kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hari ini ada orang tak solat, Allah masih lagi beri rezeki pada dia. Sama macam orang yang solat. Hari ini ada orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah, Allah tidak tarik akan nikmat-nikmat yang dia ada. Jadi itu adalah sifat Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini, yang merasakan Allah Ta'ala ni yang maha pemurah ni, dia salah faham. Pertama, orang-orang yang sebegini dia perlu tahu sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertempoh. Allah hanya bagi waktu di dunia saja. Tapi di akhirat sifat rahmat itu sudah tidak ada. Sifat rahmat itu bertukar kepada azab. Dan azab akhirat berganda-ganda daripada azab dunia. Jadi nak menyebutkan kepada kita, orang yang ada penyakit israr ini, yang tak boleh nak bertaubat ini, di antaranya dia salah faham terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara sifat-sifat Allah lagi ialah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Tapi dia salah faham dengan konsep pengampunan Allah Ta'ala itu. Berdasarkan satu riwayat hadis Nabi SAW, Al-Kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amaniyah. Yang bermaksud, bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya. Artinya, menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan bermula orang yang lemah, yakni yang cuai. Taksir maksudnya cuai. Orang yang cuai ia pada segala pekerjaan mereka, yang memperikutkan ataupun yang menuruti ia akan dirinya, akan keinginan, maka tiada menegah ataupun mencegah ia akan dirinya daripada yang diharamkan, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan ataupun pelbagai angan-angan.
Bahasa mudahnya, bagaimana orang-orang yang sebegini yang tersalah anggap dalam dia menilai bahawa yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengazab dia. Sedangkan yang mereka itu cuai dalam dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, kalau ikut kitab Jawi ni, dia tak ada tulis. Kitab Rumi ada tulis tak? Yang kelima, ada tak? Tak ada. Okey, tertinggal. Yang kelima bermula pada maka serta taksirnya, iaitu cuainya pada mengerjakan taat. Yang ni adalah yang kelima. Maksudnya israr ataupun benda yang menghalang seseorang itu daripada bertaubat. Yang kelimanya ialah mereka yang cuai daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut cuai ni bukan dia tak mau buat. Kan? Orang cuai dalam contohnya dalam kehidupan dia, orang panggil apa? Culas. Cuai. Orang yang dia betul dah dia buat tapi masih lagi silap. Kenapa? Salah siapa? Salah diri sendirilah. Mungkin dia tak make sure sebelum dia buat satu pekerjaan, ada benda yang tak settle lagi sekian. Akhirnya dia tak dapat selesaikan dia punya kerja sebagai contoh. Begitulah hari ini bagaimana ada orang yang beribadah, minta maaf sebut, dia semayang tapi dia cuai pada bab kesempurnaan solat, minta maaf sebut. Sebagai contoh, wuduk dia. Sebagai contoh, tempat solat dia. Sebagai contoh, adab-adab dia dalam ketika mana dia solat. Jadi perkara-perkara ini nak menyebutkan bahawa orang-orang yang seperti ini, yang israr ini, yang tak boleh nak bertaubat ini, salah satu puncanya lagi ialah disebabkan kecuaian dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan berkata Sa'id bin Jubair, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampun. Maksud mudahnya, orang yang lalai ini sebab apa? Orang yang lalai ini sebab bila mana dia melakukan satu-satu perkara, dia merasakan Allah Ta'ala ni tak apa, buat nanti Allah ampun. Tak apa, Allah tu maha pengampun. Ni style orang yang begini, dia terlalu, kita panggil apa, tinggi angan-angan dia. Sedangkan nak dapat pengampunan Allah ni senang ke susah? Senang ke susah? Tahu tak kalau diri kita ni diampun oleh Allah Ta'ala? Ataupun istilahnya, tahu tak bagaimana keadaan diri kita bila Allah terima kita punya amalan? Sebab tu bila habis saja bulan Ramadan, sahabat-sahabat Nabi bertemu dengan Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi ni atas satu sebab je. Atas sebab mereka takut. Takut apa? Mereka takut yang semua amalan mereka buat sepanjang Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca kisah sahabat-sahabat ketika mereka beribadah dalam bulan Ramadan, kita ngiling kepala. Cuba bayangkan solat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu pada zaman khalifah yang kedua, pada zaman khalifah Umar Al-Khattab. Mereka solat tarawih selepas isyak dan berhenti beberapa minit sebelum solat subuh. Masya Allah, kita 20 rakaat pun minta maaf sebutkan kita lah, saya lah 20 rakaat pun kita rasa tunggang terbalik dah. Tu jadi imam tu jadi imam pun express lain macam lah. Pasal apa? Pihak masjid kata, ustaz, satu hari satu juzuk. Jam ustaz tu, atau imam tu. Jadi nak sebutnya bahawa kalaulah kita melihat ibadat yang dilakukan oleh mereka yang awal, as-sabiqun al-awwalun, dengan kita jauh beza. Tapi kita hari ni minta maaf sebut, tapi ada orang di kalangan kita yang menganggap remeh perkara ni. Dia merasakan bahawa yang keampunan Allah tu adalah satu perkara yang mudah. Dia kata tak apa, hari ni aku buat maksiat, nanti aku minta apa Allah ampun, esok buat lagi. Sedangkan kalau kita lihat balik kepada rukun taubat tadi, yang pertama perlu menyesal. Yang kedua perlu berazam sungguh-sungguh yang dia tak buat lagi dah. Kemudian yang ketiga, dia tidak kembali melakukan perbuatan yang dia telah tinggalkan tersebut. Jadi nak mengatakan kepada kita bahawa
Bertaubat ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi disebutkan di sini, disambungkan lagi dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Qadir, disebut, dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar. Maksud kata, jangan anggap remeh dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang mungkin barangkali orang kata tak apa, ni dosa kecil je, terampun dengan ambil wuduk. Jangan menganggap remeh. Sebab apa? Syekh Abdul Qadir pesan pada kita bahawa dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Yang pertama, iaitu bahawa menganggap kecil ia akan akan dosa kecil itu dan meremehkan akan dosa. Maka tidak peduli ia akannya dan tidak duka cita. Maksud duka cita ni tak menyesal ia dengan sebabnya, tak menyesal sikit pun akibat daripada dosa tersebut. Itu yang pertama. Jadi orang yang selalu anggap remeh dengan dosa-dosa kecil, tak apa, sikit punya hal lah, kan. Kemudian yang kedua, sukacita ataupun dia seronok ia dengannya, seronok dengan maksiat tersebut dan bermegah-megah dengannya. Ini masalah hari ni. Dia buat maksiat, kemudian ditayang pula ke orang. Dia rasa bangga. Sebagai contoh, hari ni orang suka upload dekat Facebook, tunjuk tayang ke orang. Sebagai contoh, tak mau sebut lah, masing-masing pun faham keadaannya. Nak mengatakan bahawa seolah-olah orang ni tidak ada rasa sikit pun kekesalan pada diri bila mana dia buat maksiat. Satu, tak menyesal. Yang kedua, dia tayang pula kepada orang, bahkan dia berbangga dengan apa yang dilakukan. Manakala yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala dan tidak mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiganya ialah dia menganggap mudah, bila mana Allah Ta'ala telah menutup keaiban dia. Jadi boleh jadi dia buat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban dengan maksudnya orang tak tahu maksiat yang dilakukan tersebut. Jadi dia rasa bahawa dia tak buat apa-apa, sedangkan dia sedang berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah murka, apa jadi? Bila Allah murka, apa jadi? Maka Allah akan turunkan bala. Bila turun bala, maka bukan hanya kena pada orang yang melakukan dosa sahaja, bahkan dia akan kena kepada semua. Dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia akannya dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akannya dan menyebut ia akannya kemudian daripada mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Berdasarkan satu riwayat hadis Nabi SAW, kulli ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal jihari ay ya'mal ar-rajul bil lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu alimtul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satarahu Allah anhu. Ia bermaksud setiap umat aku dimaafkan daripadanya, tiada dosa bagi mereka itu melainkan yang berterang-terangan dengan maksiat. Maksudnya dengan jelas dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Tidak dimaafkan daripada mereka itu, maksudnya orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan, maka tidak dimaafkan. Dan setengah daripadanya menzahirkan dan menerangkan maksiat ataupun menunjukkan maksiat itu, bahawa mengajarkan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat, kemudian masuk ia pada masa pagi, pada ketika menutupi, maksud Allah tutup keaibannya itu, perlakuannya itu akannya, maka ia berkata, aku kerjakan semalam begini dan begini, dan sungguhnya telah bermalam ia, maksudnya pada malam hari Allah telah tutup akan keaibannya, perkara dosa itu tidak diketahui, dan pada waktu pagi ia membuka, maksudnya dia menyebutkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Dalam hadis ni sebut dengan jelas kepada kita betapa Allah Ta'ala kasih pada kita. Ada mungkin kadang-kala seseorang melakukan perbuatan maksiat, lalu Allah tutup maksiatnya itu, maksudnya orang tak tahu perbuatan maksiat. Tetapi ni perkara ni berlaku zaman kita hari ni kan, dengan teknologi serba canggih, dia buat ambil video, rakam, upload dan seumpamanya. Nak menyebutkan orang macam ni tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah dah tutup dah. Maksudnya kalau benda tu orang tak tahu, tak apa, senyap habislah. Kamu bertaubat settle lah. Tapi bila mana diketahui oleh orang-orang yang sengaja menyebarkan ataupun menunjukkan perbuatan maksiat itu, maka Allah tidak mengampunkan akan dosanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuk dah Isyak sudah. Jadi setakat itu dahulu, dan insya-Allah jika kita diberikan kesempatan dan kelapangan waktu, kita akan sambung kembali perkongsian ilmu kita insya-Allah. Jadi kita tangguh dahulu dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhan arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.